أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Ya, Alhamdulillah hadirin muslimin yang saya kasih dan saya hormati. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat dan keampunan daripada Allah dan terima segala amal kita yang serba kurang dan kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah di atas segala limpah kurnia-Nya, mana antaranya pada malam dapat Allah kembalikan kita bertemu untuk sama-sama meneruskan tadabbur kita surah Al-Fatihah, ayat yang penting iaitu intipati surah Fatihah pada ayat 5. Ayat 5 ni lah merupakan intipati utama surah Al-Fatihah. Bermulanya tugasan. Sebelumnya belum tugasan lagi. Sebelumnya pengenalan. Kepada siapa yang kita nak lakukan tugas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita pun baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian kita baca Maliki Yaumiddin. Itu semua adalah ayat khabari, iaitu penyata yang mengenalkan pencipta. Dari sudut pertama, Allah ni yang memberikan segala-galanya kepada hamba dia. Allah ni lah Tuhan yang berkuasa untuk berikan apa sahaja kepada hamba-Nya, kerana dia ni pemilik langit dan bumi. Allah mengenalkan dirinya Rabbul Alamin bertujuan untuk agar hamba-Nya menaruh cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia ni boleh berikan apa saja. Jadi selalunya manusia ni sifat dia bila macam tu kalau orang tu boleh beri apa saja, selalunya dia buat apa? Orang ni paling dia suka. Dia Allah perintah untuk kita ni kenal siapa dia. Dia ni Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah kenalkan diri dia dengan sifat dia yang maha pemurah, lagi maha penyayang kepada hamba-Nya. Bertujuan agar hamba-Nya tadi menaruh rasa cinta. Kedua, menaruh rasa harap, berharap, roja kepada siapa? Allah. Sama harapkan apa? Harapkan kasih sayang dia. Anak ni selalu lebih berharap kat siapa? Mengadu kat siapa? Ibu ke ayah? Sebab apa? Walaupun ayah dia yang banyak bagi kan, ibu dia tukar pasing je, tapi selalu dengan dua siapa? Ibu dia. Sebab ibu ni sifat dia ada orang kata lebih macam tu. Begitulah Allah nak kenalkan diri kepada hamba-Nya untuk kita ada satu lagi rukun. Ni rukun ibadah yang saya sebut ni. Apa rukun ibadah? Pertama, cinta hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, berharap kasih sayang Allah semata-mata ni. Nak rebut kasih sayang Allah. Dia ni maha pemurah lagi maha penyayang. Tu yang kedua. Kita pun baca setiap hari. Berapa kali kita baca? 17 kali. Tujuannya nak ajar hamba dia supaya kenal dia dengan sifat ni. Jadi kita kena buat apa? Macam mana nak kenal? Kena fahami dia, nak hayati dia dengan tadabbur ayat-ayat dia tu. Kita dah buat ayat ni dah. Dan yang ketiga, kadang-kadang hamba ni dia lemah. Dia jadi jemu pula. Kan? Dia ada kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain menyebabkan dia mula hilang dia punya tujuan tadi tu. Akhirnya apa pula yang dorong dia agar kekal istiqamah? Allah sebut Maliki Yaumiddin. Apa dia tu? Agar hamba dia lahir sifat rukun ibadah yang ketiga ni perlu. Apa dia? Menaruh rasa takut pula. Jadi seimbang tiga-tiga ni. Inilah rukun ibadah. Ada rasa cinta kepada Allah,
Ada rasa harap yang tinggi kepada Allah, nak rebut kasih sayang dia. Yang ketiga, rasa takut dan bimbang. Kenapa? Dia ni penguasa, pemilik hari pembalasan. Jadi kalau kita main-main, kita bimbang, nanti apa? Ketika hisap nanti, Allah ancam kita dengan azab. Jadi tiga ni, bila kita baca surah Fatihah, sepatutnya kalau betul-betul dia faham, hamba ni apa? Kenal Tuhan dia dengan tiga ayat ni. Dan akhirnya lahir dalam jiwa dia rukun ibadah. Apa rukun ibadah pertama? Mahabbah ataupun hub, cinta kepada Allah. Yang kedua, roja, apa dia? Harap hanya kepada Allah. Yang ketiga, khauf, takut kepada Allah, azab dia. Baik. Barulah bila hamba ni dah faham, dah kenal tu, barulah dia boleh berkhidmat. Kan? Seorang tu dia nak masuk kerja. Kan? Dia nak masuk office, dia nak bekerja, ada majikan. Dia tak kenal pun siapa, dia tak tahu tugas dia apa, tiba-tiba dia nak kerja kat situ. Boleh tak? Dia kena pergi induksi dulu. Tiba-tiba kita bila bab agama, tak apa. Hantam je, tak payah belajar Quran ni, tak payah faham. Boleh jadi hamba. Macam tu kan? Tapi manusia bila kerja nak dapat dunia tadi, bukan main, dia sungguh-sungguh belajar bagi faham supaya tak silap. Nanti kena potong gaji, nanti kena buang kerja. Takut dia. Tapi bila hamba dengan Tuhan, tak apa. Sedangkan Tuhan dah bagi manual bagaimana nak jadi hamba yang bekerja untuk dia kat mana? Ni Quran. Ni manual kita nak jadi hamba dalam ni. Apa manusia buat dengan manual ni? Dia sungguh-sungguh tak dengan dia punya etika kerja dia untuk manusia tadi, khidmat tadi? Tak. Mudah-mudahan kita tak masuk golongan tu. Jadi sebab itu kita usaha untuk apa ni? Menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Kita renung dengan tadabbur ni. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni, walaupun kita terlalu banyak kurang kan, banyak kita lalai, Allah ampunkan kita kekurangan kita tu. Itu yang kita harapkan. Jadi sekarang ni kita bincang bab yang paling penting dalam surah Fatihah, iaitu bagaimana kita nak jadi hamba dengan kalimah apa? Kita baca. Okay, kita mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Saya kena tulis ni. Tak ada. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia ada dua perbuatan yang kita kena buat. Jadi kenapa? Jadi pertama kita ni ikrar, aku janji hamba kepada pencipta. Jadi kita kat ayat ni aku janji. Setelah kita kenal siapa dia, Allah ni, maka kita mula ikrarkan. Apa dia? Iyyaka maknanya apa? Hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau, yang ni Allah. Na'budu, kami, kita kata sembah lagi, beribadah, betul. Ataupun mengabdikan diri, mengabdikan diri. Dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta ataupun memohon pertolongan. Inilah ikrar kita sebagai hamba. Jadi lafaz ikrar kita ni, ini perbuatan ni. Ni bermulanya ni ayat kerjaan. Sebelum ni ayat semua ayat namaan. Kan? Ayat namaan. Yang ni ayat kerjaan. Jadi ayat kerjaan ni dia ada satu, orang kata selalunya fi'il ni dia ada tolak. Kehendak apa dia?
satu benda yang dikehendaki untuk dilakukan. Sedangkan ayat penyata ni, khabari ni dia hanya tahu maklumat, simpanlah info. Tapi satu lagi yang ni dituntut untuk buat apa? Kita kena buat sesuatu. Nama dia insya' lah. Kan kalau dalam balarah macam itulah. Jadi iyyaka na'budu. Na'budu ni perbuatan yang disifatkan istimrar. Istimrar. Maknanya apa? Fi'il mudhari' dia istimrar. Sentiasa, dia berterusan, dia rutin, dia mesti ulang-ulang. Dia tak ada sifat pencen. Betul tak? Ibadah ada pencen tak? Kita dari pekerja dalam satu company, ada tak pencen? Kalau tak ada pencen pun orang kata hari ni apa? PSP. Allah kan? Kira berhenti kerja lah, dah habis hikmat. Kan? Dengan Allah, bila habis hikmat? Ibadah ni, yang ni, ikrar kita ni, bila kita habis? Kita boleh berhenti tak daripada baca ayat ni satu masa? Bila kita boleh berhenti baca ayat ni? Ada tak? Orang dia sakit sangat ni. Okeylah, dia tak payah baca ayat ni. Ke kena baca juga? Kena usaha juga, walaupun dia sakit sangat tu. Nama dia kena apa? Solat. Macam mana pun dia kena usaha solat. Dalam solat ada ikrar ni. Sesakit mana pun dia kan, sampai kena guna isyarat je kan, sampai kena solat juga, kena usahakan. Sebab apa? Selagi dia hidup, dia adalah apa? Hamba Allah. Ini kerja hakiki dia. Buat istimrar ni bersentiasa. Bahkan Allah sebut tentang dalil ni surah 15 di kat bawah ni. Na'budu, sama surah 15 ayat 99 lah sekali. Surah 15 ayat 99. Muka surat berapa? 267. InsyaAllah. Tunggu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an i'buduni hadza sirat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya apa? Surah Al-Hijr. Muka surah apa tadi? 267. 267, cuba cari. Surah Al-Hijr. Hijr. Ayat last sekali. Kesimpulan daripada surah tu. Apa dia tu? Jadi susah mana pun kamu, surah Al-Hijr ni antaranya cerita tentang kerja keras. Kan? Para rasul. Antaranya Nabi, surah Al-Hijr cerita pasal apa? Satu tempat nama dia Hijr tu lah. Macam mana Nabi apa? Ismail. Hijr Ismail kan? Nabi apa dalam tu? Di antara nama tempat tu apa? Bukit-bukit. Itu Al-Ahqaf. Al-Hijr ni ya. Cerita tentang bagaimana usaha-usaha para Nabi ni dakwah. Walaupun susah mana pun dia, Allah bagi tahu kan. Nabi tetap kena buat apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa tu? Maka sembahlah atau abdikanlah diri kepada Tuhan engkau sampai bila? Sampailah datang kepada engkau hari yang engkau yakini, iaitu hari akhirat yang Allah janjikan. Allah akan bagi ganjaran besar nanti bila? Sabar. Buat perintah Allah. Jadi ini bermakna ni pertama tentang ibadah. Baik. Di inilah Allah sebut dalam surah tujuan hidup manusia. Cuba tengok surah 51 ayat 56. Saya nak baca sampai 58. Saya tulis tak apa, tak tulis lah. Boleh dapat surah tu. Surah 51 ayat 56. Surah Az-Zariyat. Muka surat 523. 523.
Okey, kita cuba tengok ayat ni. Sekarang ni kita nak tengok. Ramai tak orang dengan ikrar ni dia beribadah kepada Allah? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tu? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Hidup mereka ni hanya untuk itu. Ada tujuan lain tak? Jadi ni ayat ni tegas. Contohnya macam ni. Kalau mak dia kata, apa mak dia kata? Mak dia suruh pergi beli barang. Kan? Beli apa? Beli beras. Okey. Lepas tu anak dia pun bukan beli beras je, beli bawang apa semua. Kan? Tiba-tiba mak dia kata anak dia, kenapa beli lain? Kan mak suruh beli beras. Jadi segi salah tak anak dia beli yang lain? Salah ke tak salah? Tak salah sebab mak dia kata semua beli beras. Jadi bermakna yang lain pun boleh beli. Mak dia tak tegas. Kalau mak dia tegas, apa dia? Beli beras je, tak boleh bawa balik yang lain, melainkan hanyalah baru anak dia faham. Jadi Quran ni sifat dia jelas. Dia tak ada nak, orang kata macam kita ni kadang-kadang kata-kata tak jelas. Jadi orang buat silap, kita nak marah pula. Quran sangat wadih je, jelas sifat dia. Kalau tegas, Allah betul-betul tegas. Jadi hidup kita tak boleh buat benda lain, melainkan hanya buat apa? Ibadah je. Hidup kita tak ada lain, melainkan hanya ibadah je ayat ni. Jadi sekarang ni maknanya, bila kita solat, kita ibadah kan? Bila kita puasa, kita ibadah. Bila kita bayar zakat, ibadah tak? Bila kita haji, ya itu ibadah. Itu saja kan? Bila kita jogging, bukan ibadah dah? Ibadah ke tak ibadah? Bila kita tengok TV, ibadah. Bila kita buka WhatsApp, Allah kata hidup kita tak lain buat apa? Ibadah, kan? Sekarang ni aktiviti kita tadi, okey. Kita kata kita solat, kita ibadah. Berapa lama solat? 10 minit. Dalam 24 jam berapa lama solat? Kan? Puasa, bila puasa? Bulan Ramadan nanti puasalah sebulan je dalam setahun tu. Jadi kalau kira setahun pula. Jadi maknanya, bila kita kata ikrar kita sebenarnya, kita dah janji. Memang 24 jam saya memang ibadah kepada Allah. Jadi hamba Allah. Tapi masalahnya sekarang ramai tak manusia buat 24 jam tu. Bagaimana ikrar dia? Kenapa? Jadi sebab tu kita akhirnya ulama bahagikan. Macam mana nak faham benda ni? Cuba tengok surah. Kita simpan dulu ni. Kita tengok surah. 6 ayat 162 tu. Ikrar kita tu. 6 ayat 162. Ni kena tulis ni bagi nampak. Allah kata ni ikrar kita kan. Wa nusu wa ya wa mamati. Okey. Sebab ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Surah 6, 162 tu kan. Jadi pertama dia dua bahagian ni. Dua-dua ni ada dua bahag. Jadi ini inna solati wa nusuki. Ini yang kita kata ibadah tadi. Solat, rukun Islam tu kan. Ini nama dia ibadah. Ibadah tu yang bersifat al-ibadatu al-mahdah ataupun khusyuk mahdah. Mahdah ni tulen. Hanya ibadah ni memang kita kata tak ada orang solat tiba-tiba sembahyang riadah ada kan. Itu dah lain lah tu. Ibadah mahdah. Mahdah ni ibadah yang tulen memang ibadah. Ini tak banyak. Ini terhad waktu-waktu tertentu kan yang kita buat ni. Time kat masjid ni. Okey. Tapi sekarang yang paling banyak, yang lebih banyak yang ni. Apa dia nama dia? Al-ibadatu ghairu mahdah. Yang bukan tulen ibadah. Contohnya makan, tidur, bekerja, semua tu. Jadi cuba tengok aktiviti kita rupanya bila dia ibadah dalam ibadah ni. Bila dia jadi ibadah? Ibadah yang ni perkara ni dia boleh jadi ibadah. Ingat lagi? Bila dia nak handphone ni kan. Handphone ni sepatutnya kalau dia nak bersama dengan ni dia kena jadikan ibadah lah kan. Bila handphone ni boleh jadi ibadah kat dia? Bila dia jaga daripada apa? Perkara yang Allah tak suka dia jaga semua benda tu. Dia nak bersembang, sembang dia boleh jadi ibadah ke ataupun boleh jadi bukan ibadah? Bila sembang kita jadi ibadah? Bila benda tu bermanfaat dan Allah suka, boleh bagi pahala, bukannya sia-sia. Sebab tu Allah gariskan panduan nak sembangnya macam mana? Pastikan sembang ada 3 ni. Apa dia? 4, 1, 3, 3 kan? 4, 1, 1, 5. 4, 1, 1, 4. Tengok yang ni. Contoh. Surah 4, 1, 1, 4. Surah 4 ayat 114. Contohlah ni, saya ambil satu contoh ibadah yang bukan tulen ibadah. Dia nampak macam perbuatan kita, muamalah kita harian, tapi sebenarnya kita ni kan dicipta untuk jadi hamba Allah. Tapi rupanya ramai manusia selewengkan dalam hal ni. Kerana tak tahu erti ibadah. Jadi tak sepenuhnya dia hamba Allah. Ada masa dia hamba Allah, ada masa dia jadi musuh Allah pula. Dia baru lepas solat, tiba-tiba dia buat benda yang Allah tak suka pula dalam muamalah dia. Jadi cuba tengok antaranya dalam ucapan dia. Jadi Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa Surah An-Nisa ayat 114, ayat di atas sekali kan. Mula sekali surat tu. Muka surat 97. La khaira fi kathirin min najwahum La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Okay. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. La khaira maknanya apa? Tiada sebarang kebaikan. Tiada sikit pun kebaikan maksudnya. Nafi segala bentuk kebaikan. La ni nafi alil jins.
Segala yang disebut khair tak ada, melainkan 3 ni je. La khaira fi, pada kathirin, banyak, min, daripada najwa apa? Najwa terjemah dia apa? Dia apa? Bisik. Najwa, ada orang nama anak dia Khairatun Najwa dia. Najwa ni bukan bisik lah. Iaitu bisik ni maksudnya apa? Bila sebut bisik maknanya apa? Hal yang dicakap tu hanya nak diketahui oleh siapa? Orang yang nak tu je, sebelah dia. Contohnya kan, bisik lah tu. Jadi maksudnya bisik ni dia tak semestinya mesti suara pelan ni. Contohnya satu grup tu, dia punya sembang hanya dia je. Kan? Ada kumpulan lain sembang dia je. Jadi masing-masing hanya tahu apa yang dia bersembangkan dalam sesama mereka. Itu juga najwa. Jadi ramai manusia tak suka bersembang. Ramai. Manusia memang suka cakap sembang, pantang jumpa dia akan sembang. Dia akan buat satu, orang kata, masyarakat yang tanpa perlu di plan pun kadang-kadang kan. Boleh jadi. Itu memang manusia ni, Allah alamahul bayan. Itu adalah nikmat kita, nikmat. Itu nikmat Allah. Jadi bila nikmat Allah, tanda dia kita kena syukur. Jangan kufur nikmat dia, gunakan dengan baik. Jadi Allah kata macam mana nak guna baik nikmat dia? Manusia suka sembang, kamu suka sembang, pastikan sembang kamu ada 3 nilai ni. Apa dia? Jadi tidak ada kebaikan sikit pun pada banyak bicara-bicara manusia ni sama kumpulan masing-masing. Dia sembang dalam grup WhatsApp ni, dia sembang dalam grup ni, dia sembang kawan-kawan dia kan, sembang ngetel kedai mana ke, sembanglah. Tapi ingat, tak ada nilai baik pun di sisi aku, kecuali sembang dia menjurus ke mana? Illa man amara bisadaqah. Maksudnya, melainkan sembang bagi orang yang menyuruh untuk, antara makna sedekah lah. Lagi selain makna tu, kalau sembang tu orang tu semua orang miskin, geng miskin je, tak ada duit nak sedekah pun, apa nak sembang? Apa sedekah lagi? Nabi sebut hadis, kullu ma'rufin sedekah. Semua benda baik sembang dia suruh kawan dia sabar. Sedekahlah tu. Kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, senyum saudara dia, sedekah. Alihkan halangan kat jalan, sedekah. Itulah maksud dia. Pastikan sembang kita ni semua jadi baik. Menjadikan akhirnya manusia yang tak kenal Tuhan, kenal Tuhan. Itu sembang tu sedekah tu, baik. Bukan sembang jatuh kawan sana sini ke. Kan? Bukan macam tu. Jadi pastikan yang pertama apa? Yang ni lah. Yang kedua, au ma'rufi, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dalam agama kita, yang syar'i tu. Ini dia sembang dia mana? Ajak lupakan Tuhan, ajak untuk lalai. Sembang yang baik ke? Tak. Itu kadang-kadang sedih kita Kita boleh sembang dalam ni, sembang apa? Isu yang kadang-kadang tak ada manfaat kat kita pun. Tapi rasa macam hebat sembang tu. Apa yang paling manfaat sembang apa? Manusia sekarang ketinggalan apa? Hidup dia tak kenal Tuhan. Hidup dia jauh daripada Quran contohnya. Cuba sembang, akhirnya dia sedar. Dia kena dekat dengan Quran. Dia kena buat apa? Boleh tak sembang macam tu? Itu yang paling susah. Itu yang paling mahal. Kan? Jadi tak jodoh kat situ. Dan yang ketiga apa? Au islahin bainana. Dan sembang itu sifat dia apa? Bukan merosak, memperbaiki hubungan dengan manusia. Bukannya rosakkan hubungan. Ramai manusia sekarang ni sembang dalam grup-grup masing-masing. Facebook ke, rosakkan hubungan ke, baikkan hubungan. Berani cakap. Merosakkan hubungan ke, membaikkan hubungan? Yang merosak mana, yang baik mana? Kita nak masuk yang mana? Pastikan yang baik. Jangan akhirnya kita punya perbuatan tu akhirnya rupanya memusnahkan satu pihak yang kita sangka dia kadang-kadang macam tu. Jadi kita kena jaga-jaga. Ini semua Allah kata apa? Contoh. Jadi perbuatan ni, dia solat ke ni? Ni perbuatan solat ke? Ibadah mahdah ke? Tulen ibadah ke? Tak, ini sembang. Tapi dia boleh jadi ibadah bila ada 3 kerangka ni. Barulah nilai di sisi Allah, Allah angkat dia jadi pahala ibadah. Dan Allah kata apa? Wa may yaf'al zalika, siapa yang buat macam ni, buat perkara apa ni? Menyatakan dengan lisan ni, menggunakan nikmat lidah dia ni, sembang tadi tu, demi untuk apa? Ibtigha amradatillah. Ya, ini niat.
Dia buat semata-mata dia pastikan saya cakap ni Allah suka ke tak suka. Dia buat kerana redha Allah. Dia hati-hati dalam benda ni. Apa yang keluar dari mulut saya ni menyebabkan penduduk langit suka ke penduduk langit benci. Menyebabkan laknat ke ataupun menyebabkan rahmat. Pastikan. Jadi siapa yang buat demikian ini kerana semata-mata untuk cari redha Allah, maka apa? Fasaufa nu'tihi ajran azima. Maka kelak kami akan beri dia ganjaran yang sangat besar. Jadi ni cerita pasal solat ke? Cerita pasal puasa ke? Cerita pasal haji? Tak. Cerita pasal muamalah harian kita. Kita suka sembang. Apa kita buat dengan sembang? Sembang kita tu ibadah ke tak? Rupanya solat tadi bukan main ibadah. Tapi lepas solat tengking orang lain. Lepas solat kutuk orang lain. Lepas solat tak penyabar. Kan? Ini satu benda yang berlawanan daripada ibadah yang sepatutnya dibuat. Jadi hal ni yang pertama. Ni contoh. Jadi antaranya lagi apa punca? Kita balik pada surah 51 56. Surah 51 ayat 56 tadi. Jadi itu tujuan Allah cipta. Jadi kita ni dicipta 24 jam ibadah kita 24 jam sebenarnya. Sebab ayat ni ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun inna solati wa nusuki. Jadi ni solat kan dan ibadah khusus saya ni. Tiba-tiba ni seluruh hidup dan seluruh persiapan mati ni buat apa? Ibadah juga. Semuanya Allah kata apa? Lillahi rabbil alamin. Semua, bukan ni je. Hidup kamu letak mana? Lebih banyak kamu hidup dan berjalan ni kan berbanding dengan kamu dah buat ni. Betul tak? Kita tak akan mungkin mampu buat. Ni kita bukan malaikat. Tapi kerana Allah ni nak rahmatnya kita, semua hidup kamu sepatutnya kalau kamu bijak, semuanya ibadah dengan mudah je dapat diangkat Allah. Tapi ramai manusia akhirnya apa? Hal muamalah dia ni, dia rasa ini bukan, ini suka dia nak buat apa. Time azan, okey dia solatlah. Jadi akhirnya sebenarnya ibadah dia ni hanyalah melepaskan beban semata-mata, bukan dengan iman dan ihtisab. Kalau betul dia buat iman dan ihtisab, maknanya apa? Dia keluar daripada solat tadi, mesti dia akan sampai berkesan kepada seluruh harian dan kehidupan harian dia. Itulah tujuan solat. Tujuan solat nak cegah kita daripada apa? Fahsyak dan mungkar ni harian ni. Ini yang paling banyak. Tapi tengok apa manusia buat. Walaupun dia solat, tapi tengok apa dia buat lepas tu. Kan dia tak faham erti ibadah yang sepatutnya dilakukan. Setiap masa dia adalah hamba Allah tu. Baik. Ini pertamalah. Jadi apa punca manusia ni akhirnya ramai yang rupanya tak jadi hamba Allah. Walaupun hari-hari dia baca ni, diikrar ni. Apa punca? Tengok surah tu. 56. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah kata apa? Ma uridu. Tengok ayat lepas tu. Ma uridu 523. Muka surat 523 balik. Buka balik, dia kena tengok tu. Kalau tidak dia tak boleh nak masuk apa yang saya cakap. Tengok ayat tu. Dia kena tengok gunakan ni. 523 balik. Tengok Allah kata apa? Boleh baca dulu ayat tu. Bila baca dia nampak sikit kan? Follow up ayat tu. Ayat 57 pula. Lepas Allah kata, aku tak cipta kamu wahai manusia jin, melainkan kamu ni semata-mata jadi hamba aku, bukan buat benda lain. Kan? Tapi apa halangan manusia menyebabkan akhirnya manusia ni hidup dia bukan sepenuhnya jadi hamba Tuhan. Jadi Allah kata ni antaranya, Allah kata apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku nak mereka ni bagi aku rezeki. Dan aku juga tak nak pun mereka bagi aku makan. Apa maksud dia? Allah suruh kita ibadah, jadi hamba dia kan, buat kerja untuk dia. Tapi Allah ni apa? Allah kata apa? Kamu buat ibadah ke aku bukan sebab aku nak habuan. Manusia, kita, majikan, suruh orang kerja sebab apa? Sebab kita pun nak dapat benefit. Allah macam tu ke? Tak. Tapi manusia anggap macam tu. Akhirnya apa?
Bila kerana itu dia anggap sama, jadi dia buat apa? Dia nak kerja untuk Allah? Tak nak lah. Tak lah. Sebab kerja Allah ni tak nampak. Habuan dia tak nampak. Kerja dengan manusia, habuan dia, akhirnya dia jadi hamba siapa? Hamba dinar, hamba dirham lah. Sebab habuan dia nampak sekarang ni. Allah kata apa? Kamu ni jangan anggap aku macam tu. Aku ni suruh kamu jadi hamba aku, kerja sungguh-sungguh, korban diri kamu ni. Sebab apa? Aku tak perlu apa-apa pun. Semua yang kamu buat untuk kamu balik. Ada tak orang nak bagi macam tu? Ada tak kat dunia ni macam tu? Majikan ni dia kan, dia kerja, tak apa. Tak payah untungkan saya. Semua bagi kat dia, ada tak? Mana boleh. Kita manusia berhajat. Allah berhajat ke? Tak. Ya Allah nak jelaskan kat dia, ini perbezaan. Jangan sekutukan dia macam ni. Jadi punca manusia ni akhirnya tak jadi hamba Allah sebab apa? Takut hilang rezeki. Akhirnya ditinggalkan pemberi rezeki. Rezeki punya pasal Allah nak kata apa? Aku tak nak pun. Dan bahkan Allah kata apa ayat lepas tu? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku ni kat suruh kamu kerja sebab aku nak bagi rezeki. Kan? Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki dan dia lah yang maha teguh kekuatan dia tu. Jadi sepatutnya jadilah hamba dia sebaik-baiknya. Jadi ramai manusia, jadi Allah nak bagi tahu kat sini, siapa yang bagi rezeki? Allah. Jadi asas cari rezeki apa dia? Saya kena cari rezeki. Akhirnya dia tolak jadi hamba Tuhan sebab rezeki punya pasal, ya ke? Asas rezeki apa? Jadi dalam Quran tak ada satu pun ayat Allah suruh cari rezeki. Tak ada. Cuba cari fi'il amar, tak ada. Tapi Allah kata ubudullah banyak dalam Quran. Allah tulis hamba dia. Sebab apa? Asas mencari rezeki, asas rezeki itu berkat ialah apa dia? Jadi hamba yang sebaik-baiknya, maka dapatlah rezeki tu. Sebab itulah kita biasa baca ayat ni. Apa asas rezeki? Rezeki itu berkat. Apa asas? Wa may yattaqillah yaj'alu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian siapa yang takwa kepada Allah, jadi hamba dia dengan takwa, syarat tu je Allah akan bagi dia apa dia? Jalan keluar hidup dia senang. Bahkan Allah akan bagi dia rezeki dari arah yang dia itu ramai baca tu. Surah berapa? Surah 65 ayat 2. Bawah sekali. Doa ayat apa tu? Kita kata ayat 1000 dinar kan? Itu dinamakan lah ayat rezeki tu. Jadi apa asas rezeki? Siapa nak rezeki yang baik, takwalah kepada Allah, dapatlah. Dan bahkan ramai yang salah sangka ni, maksud rezeki apa? Maksud rezeki apa? Minit dah. Contoh dalam Quran yang mana orang ni dia jadi hamba Allah, kan? Dia takwa kepada Allah dan Allah bagi dia rezeki yang dia tak sangka. Kita kerja, kita ni sibuk tak? Nabi sibuk tak bekerja, cari rezeki? Sibuk. Kan Nabi sibuk apa? Nabi gembala kambing bila? Sebelum jadi Nabi, Nabi gembala kambing. Lepas tu, Nabi dakwah. Kerja Nabi kan? Nabi berdakwah. Dan sahabat Nabi dengan kita mana lagi kaya? Abdul Rahman bin Auf kaya tak? Dengan kita mana lagi kaya? Dia sibuk tak cari rezeki macam kita? Apa dia hidup dia banyak buat? Dia banyak berjuang lagi kan? Tapi rezeki dia lagi banyak daripada kita. Kita pula dengan sangkaan saya kena kerja keras supaya banyak rezeki kan? Tapi rupanya dapat tak banyak macam sahabat Nabi yang dia tak heran sangat ini, tapi dia sibuk ikut perjuangan Nabi itu. Tapi rezeki lagi banyak dari kita. Kan pelik? Kita sibuk kerja banyak. Abu Bakar macam mana? Siapa banyak sumbang? Abu Bakar ke kita? Abu Bakar As-Siddiq. Dia lagi banyak
sumbang kan? Dalam hidup dia. Jadi dalam hidup dia buat apa? Yang banyak dia infak tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok sifir dia sekarang ni, kita nak faham. Rezeki ni bukan atas apa yang kita fikir kadang-kadang. Ramai fikir manusia ni, kenapa dia kerja? Sebab bimbang, takut apa? Takut tak ada tempat tinggal. Saya nak beli rumah. Kan? Betul? Lagi? Itu rezeki kan? Dia anggap. Jadi kadang-kadang manusia ni dia sempit dalam hal rezeki. Kan? Lagi-lagi apa lagi dia nak? Dia nak supaya dapat makan. Tak makan nanti hidup susah, contoh. Tapi rupanya berapa ramai orang yang makan lagi sakit pula kan? Contoh hamba Allah dalam Quran ni yang mana dia takwa kepada Allah dan kerana itu Allah bagi dia rezeki yang tak disangka-sangka. Pemuda Al-Kahfi, apa rezeki Allah bagi kat dia? Sebelum ni rezeki dunia dia melimpah ruah lah. Dia ni orang-orang yang ada segala-galanya. Tapi dia kerana dia takwa kepada Allah, akhirnya dia duduk kat mana? Dalam gua. Apa rezeki dia yang tak disangka? Kita dapat tak rezeki macam dia? Dia hidup 309 tahun tanpa makan. Kita ada boleh? Kita berapa lama kerja? Hidup berapa tahun? Berapa tahun? Jadi itu keberkatan tu. Kita tak sangka macam tu lah. Itulah maksud dia. Jadi rezeki ni luas. Kadang-kadang Allah tak bagi begitu. Nabi ni kalau macam tu, kalau lah kita rasa kita ni pandai cari rezeki, Nabi tak pandai lah. Maknanya rumah Nabi besar mana? Rumah Nabi besar mana? Oh, kita lagi pandai cari rezeki lah macam tu. Tak. Kan? Tengok contoh tu. Rezeki ni maksudnya apa? Dapat anak soleh dalam hidup dia, dalam rumah ni. Kita mudah nak buat amal soleh. Itu rezeki. Kita ni mudah beriman dengan Quran, ikut perintah Allah. Itu rezeki. Walaupun tak ada apa-apa dalam dunia ni, tak ada. Kalaulah kita kata rezeki tu hanya dari sudut harta, kalau macam tu yang paling pandai cari rezeki Qarun dan Fir'aun. Kan? Kalau itulah rezeki yang dicari, akhirnya menyebabkan kami kena ada ni, nanti hidup susah. Kalau ukuran dia macam tu, yalah. Sedangkan rezeki ni luas. Maksud dia apa? Rezeki yang paling bahaya sekali apa dia yang kita nak? Kita nak rezeki kita nanti lepas mati, kubur kita taman-taman syurga. Kan? Ramai impikan rumah dia sekarang taman-taman syurga lah. Dia hias rumah dia macam-macam. Dia lupa itu rezeki yang ni sekejap je. Rezeki yang paling kekal nanti masuk kubur, rumah tu dihiasi dengan taman-taman syurga. Baru betul. Rezeki tu kekal ke rezeki sekarang kekal? Yang kamu duk habis duit untuk tu buat apa? Rumah tu kamu nak tinggal. Kena bodoh kejar rezeki tu. Jadi inilah punca manusia jadi tak jadi hamba Tuhan tu. Dia lupa bab tu. Kan? Inilah hakikat dia. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Lepas tu itulah dia orang nak faham kita. Orang beriman, beza cara pandang dia. Bila dia lihat apa yang Allah sebut dalam Quran, cara dia berbeza. Jadi itulah maksud ibadah yang kita kena fahamkan dalam ikrar kita sebenarnya. Jadi luahnya rezeki Allah ni yang lebih besar adalah bagaimana kita nak jamin hidup kita rezeki yang lebih panjang yang kita nak kekal kat mana? Ni lepas mati nanti. Rezeki kita masih kekal ke tak? Hidup senang sekarang kan? Sekarang nak hidup senang punya pasal. Tengok lepas ni rezeki kita hidup senang tu senang betul ke tak senang? Kita duk pulun matlamat nak senang ke sini, lupa matlamat yang lebih besar kamu nak cari senang bila? Lepas mati. Rezeki tu lebih berpanjangan dan kekal. Sekarang ni kalau kamu duk pulun pun, ramai orang cari makan kan, duit banyak, akhirnya habis untuk apa? Habis beli ubat je. Ingatkan kononnya alasan dia boleh infak sumbang. Tak boleh juga. Rupanya dia sibuk dengan benda tu. Akhirnya Allah bagi dia istidras macam tu je. Dia tak boleh buat apa juga dengan duit tu. Betul tak? Jadi itulah yang pertama. Jadi kita nampak di sini, senang ke susah nak buat ibadah? Bila kita tengok keadaan ni, jadi ibadah ni bukan mudah. Dia perlukan kekuatan. Yang siapa yang boleh bagi kekuatan hamba dia untuk betul-betul jadi hamba Allah? Allah juga. Sebab itulah selepas kita ikrar ibadah, tak akan kita boleh sempurna ibadah tanpa kita minta tolong dengan Allah. Sebab itu kita buat apa? Iyyaka na'budu. Ini pun wajib kita baca sekali.
Kita dah ikrar ni ibadah, kita tak akan lepas baca, melainkan kita kena baca apa? Hanya kepada Engkau lah kami minta. Apa jalan nak minta pertolongan dengan Allah? Ni bahagian pertama. Nak minta pertolongan dengan Allah ni apa jalan dia? Okay, pertama, sabar. Sabar. Buka surah 2 ayat 44. Dah habiskan, boleh ya buat? Boleh ke? Sikit lagi. Tiga tips saya nak bagi. Bagaimana cara nak dapat pertolongan Allah? Kita minta dah. Macam mana cara nak dapatkan? Pertama, sabar. Allah kata apa? Dalam surah 2 ayat 44, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah. Syarat dia apa? Dengan penuh sabar. Sabar. Ramai orang dia nak benda tu, dia tak sabar. Kan? Minta tolong dengan Allah ni dengan sabar dan solat. Nampak tu? Kenapa sabar dulu baru solat? Nampak ayat tu? Kenapa sabar dulu baru solat? Mana lagi penting? Solat ke sabar? Solat ke sabar? 2:45. Sudah 2 ayat 45. Mana lagi penting? Solat ke sabar? Tengok kat situ lah. Dia ada ayat mu'awwal mu'akhir ni. Maknanya ayat ni utama, ayat ni second. Itu antara lah. Kenapa Allah tak sabar dulu? Sabar dengan solat mana lagi susah? Sabar dengan solat mana lagi susah? Sabar lagi susah kan? Ada orang dia solat bukan main rajin. Tiba-tiba budak bising belakang, dia boleh berhenti solat, dia tampau orang tu. Tengok, sabar bukan main susah. Kan? Orang solat tapi dia hilang sabar juga. Jadi sabar lebih susah. Dan satu lagi, apa dia? Jadi sabar ni lebih, mana lagi lama nak buat? Sabar ke solat? Sedangkan dalam solat pun perlu, ada orang kita sabar tak? Imam tu tiba baca panjang pula dah, dalam otak dah fikir dah. Panjang pula dia baca, tengok tak sabar. Dengan solat pun tak sabar dah. Menyumpah imam tu pula contohnya. Kan? Jadi sebab tu intipati semua perkara adalah dalam ibadah adalah sabar. Tanpa sabar ibadah tak akan sempurna punya. Sebab itulah dalam surah Al-As tu apa dia? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Semua ni last sekali wa ini kawal semua sekali. Kawal semua benda. Kamu tak akan betul-betul solat tanpa sabar. Kamu tak boleh nak buat puasa tanpa sabar. Semua. Kamu tak boleh didik anak isteri tanpa, semua perlu sabar. Jadi ini langkah utama dia macam mana kita nak dapat pertolongan Allah. Sabar. Tengok para nabi macam mana, kenapa mereka mudah ibadah walaupun hidup mereka kan diuji dengan dahsyat. Tapi Allah kata apa? Fasbir sabara kama sabara ulul azmi. Kenapa? Allah puji mereka, sabara ulul azmi. Kerana sabarlah mereka ditolong oleh Allah. Kita pula ramai yang tak sabar, memang tak dapat pertolongan Allah lah. Baru sikit dah tak sabar dah. Baru kena uji sikit dah. Baru hilang sikit punca ni, kan? Kerana sumbang taatkan Allah, hilanglah sikit rezeki ni. Tak apalah. Tak sabar dah. Itulah kelemahan ni. Jadi, macam mana nak dapat pertolongan Allah kalau tak reti nak sabar? Sebab itu Allah kata, mohonlah pertolongan dia dengan apa? Sabar yang pertama. Sabar ni ada banyak lagi kalau nak bincang lah. Ringkasnya ni. Nanti lain kali, tadabbur ayat lain kita masuk bab sabar ni betul-betul. Jadi pertama, tips pertama macam mana? Sabar. Jadi nak ibadah nombor 1 sabar. Yang kedua, ini hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Okey, semua ibadah ni perlu ada kesabaran dalam hidup ni. Yang kedua, dalam hadis Nabi, innallaha fi aunil 'abdi. Fi auni al-'abdi. Ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Iaitu apa maksud dia? Sesungguhnya Allah sentiasa akan tolong hamba dia. Kita minta tolong kat Allah.
Macam mana cara Allah nak tolong kita? Antaranya ni, Allah akan tolong kita selama mana kita suka tolong orang lain. Suka tolong orang. Tips kedua, pertama sabar, yang kedua suka menolong orang. Siapa suka tolong orang, Allah memang akan suka tolong dia. Jadi kita minta dalam apa? Macam mana nak sempurna ibadah kita ni, mudah untuk taat Allah ni. Sebab tu Nabi adalah orang yang paling banyak tolong manusia lain. Nabi hebat tak ibadah Nabi? Nabi lah orang yang paling hebat dalam ibadah. Sebab apa? Nabi lah orang yang paling suka tolong manusia lain. Jadi pertama, yang kedua ni, suka membantu orang. Itu utamanya apa dia? Dalam hal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri, itulah yang maksud dia. Ta'awun, saling bantu-membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Itulah pertolongan tertinggi. Ramai orang suka tolong tapi tak ada kaitan dengan kebajikan dan takwa, jadi rugi. Okey, tu yang ke berapa? Jadi surah tu berapa? Surah berapa tu? Surah 5 ayat 2 kan? Ayat 3. Ni surah 5 ayat 2, yang kedua. Tips yang ketiga, macam mana nak dapat pertolongan Allah ni? Yang ketiga, kata Nabi kepada Muaz, ya Muaz, inni uhibbuk, dia kata, wahai Muaz, aku sangat sayang kepada engkau. Lepas tu dia kata apa? La tada'anna antakula, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan ucapan ni. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kita Nabi suruh jangan tinggal. Bila? Setiap kali lepas solat habis, sebelum habis solat, sama ada lepas habis solat ataupun sebelum bagi salam tu, baca doa ni. Apa dia? Allahumma, tiga ni doa dia. Allahumma a'inni. Dia berkaitan dengan ni ya. Nasta'in ni berkaitan ni semua ada. Ala zikrika. Pertama, kita minta Allah bantu kita dalam apa? Mengingati dia. Apa punca manusia hilang tujuan perhambaan dia kepada Tuhan? Apa punca manusia ni hilang sifat hamba dia? Pertama, sebab dia lupa ingat Tuhan. Nak ingat Tuhan rupanya kena bantuan siapa? Bantuan Allah. Antaranya kita doalah banyak-banyak, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa ingat kat Engkau. Satu. Kemudian yang kedua, wa syukrika. Ingat Allah je cukup ke? Wa syukrika. Jadi bila ingat Allah, tujuan dia apa? Akhirnya kita syukur dengan segala nikmat dia dengan gunakan pada jalan Allah, segala pemberian dia. Itu dah syukur. Hargai segala nikmat dia dengan gunakan fi sabilillah. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika. Dan memperelokkan segala ibadah. Maksudnya apa? Ni semua muamalah kita dengan manusia, cara sembang kita, semuanya elok. Semuanya Allah suka. Doalah. Jadi tiga ni lah tips bagaimana kita bila minta iyyaka nasta'in, pastikan pertama nak dapat pertolongan Allah, sifat dia pertama sabar ni ada tiga. Sabar mentaati perintah dia. Kedua, sabar nak tinggalkan apa yang dia larang. Yang keempat, sabar bila dia timpakan musibah kat kita. Ni sabar. Apa dia pertama? Nak taat Allah, nak bangun malam senang tak? Susah pula. Nak suruh keluarga pula taat Allah juga. Oh, lagilah mencabar. Yang kedua, nak tinggalkan Allah larang. Nak tegur keluarga kita ni, ini. Kan? Kadang-kadang buang masa nak larang. Oh, sakit juga. Yang keempat, yang ketiga, bila musibah menimpa kita, kita sabar. Ni tiga. Yang pertama. Yang kedua, suka, apa dia? Beri pertolongan. Ringan tangan, ringan semua sekali lah. Kalau ada ilmu, orang tu tak ada ilmu, apa kita buat? Suka ajar, suka sampaikan. Kalau ada harta, orang tu tak ada harta, apa kita buat? Suka sumbangkan. Itulah dia. Yang kedua. Yang ketiga, berdoa tiga perkara penting. Apa dia? Agar kita Allah mudahkan untuk apa? Ingat dia. Kedua, bersyukur dengan segala pemberian dengan amal fi sabilillah tu, segala yang diberi nikmat tu gunakan untuk jalan dia. Dan yang keempat, yang ketiga,
segala ibadah kita, segala muamalah kita dalam hidup, semua dalam kerangka ibadah kepada Allah, semuanya baik. Semuanya Allah suka. Jadi dah 3 ikrar kita ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sampai sini dulu untuk ayat yang kelima. InsyaAllah kita masuk doa kita lepas ni. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-6. Bila gak-gak kelahnya? Lepas Ramadan lah kot ya? Lepas Ramadan, lepas raya. Mudah-mudahan Allah berkati Sya'ban kita dan Allah sampaikan kita ni untuk apa dia? Mendapat keberkatan besar di bulan Ramadan, terutamanya bila? Pada malam Lailatul Qadar. Allah beri kita panjang umur, kesihatan dan sebagainya untuk kita boleh buat ibadah sebaik-baiknya pada bulan tersebut, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a illa yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.